Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat hari raya. Hari ni raya ke-6 ya. Mostly ramai dah start kerja hari ni kan ya. Okey. Tak apalah, I pun kita pun dah start kerja dah daripada semalam lagi ya. So this morning story saya nak bercerita hari ni berkenaan dengan gardening juga macam biasa. But so this morning story will be loosely based on a conversation saya dengan seorang kawan lama. Kawan lama ni 2-3 bulan sekali dia mesti datang melawat sini. Saja sonok-sonok sembang-sembang, cerita pasal gardening dengan dia. Satu, and I remember one day tu dia datang melawat ni baru dalam 2-3 bulan sudah. Nama dia Faizal by the way. One day dia datang rumah ni sembang-sembang dengan dia dan dia kata dia sangat annoyed dengan neighbor dia. Pasal apa? Dia sangat annoyed dengan neighbor dia kerana apa-apa yang neighbor dia tanam semua yang menjadi. Neighbor dia tanam kucai, tanam terung, tanam cili, betik pun ada. Semuanya cantik-cantik, semuanya subur dan semuanya mengeluarkan hasil yang banyak. Dia terlalu banyak sangat hasil dia tu sampai ada satu ketika tu neighbor dia tu dia tanam pokok betik. Dia cerita dia tanam pokok betik di luar pagar rumah, di depan pagar rumah neighbor tu lah. And then pokok betik tu sebatu pokok je. Tapi pokok betik tu dia keluar buah non-stop. Banyak sungguh buah dia. Sampaikan buah dia keluarkan buah tu terlalu banyak sampai neighbor dia tu terpaksa potong buang pokok tu. Kerana buah dia tu dah terlalu banyak sampai neighbor dia tu memang of course tak larat nak makan. Dan bukan saja neighbor dia sendiri dan juga jiran-jiran lain dekat seluruh taman tu, siapa pun dah tak nak ambil dah betik tu pasal semua dah tak nak makan dah. Terlalu banyak buah dia tu. Jadi untuk mengelakkan pembaziran, dia buang terus pokok tu, dia cut off terus pokok tu. So itu yang dia sakit hati. Dia kata kenapalah semua ditanam ni semuanya menjadi dia sakit hati pun, annoyed pun, tapi dia tak adalah sampai dengki ke marah ke apa, bergaduh ke masa muka ke tak. Dia bukan sakit hati ni macam tu. In fact dia sangat sayang, dia sangat menghargai, appreciate jiran sebelah dia tu kerana jiran itu memang sangat-sangat murah hati. Sentiasa dia bagi hasil tanaman yang ada tu, dia bagi dekat dia. In fact dia selalu berpesan. Dia kata Faizal, nama dia Faizal lah. Faizal nak ambil apa-apa tanaman, dia nak ambil sayur apa-apa kat rumah ni pun ambil je lah, tak payah tanya kat makcik. Nak ambil je lah, semuanya halal. Ambil saja. So memang dia sayang lah jiran dia sebelah tu. Tapi at the same time dia annoyed dengan jiran itu. Kenapa? Lagi satu sebabnya kerana dia sebelah rumah betul-betul sebelah rumah, sebelah pagar itu. Tetapi walaupun sebelah pagar pun saja, tapi apa benda yang dia sendiri tanam tak menjadi. Jiran dia tanam jadi, dia tanam tu tak jadi. So jadi semuanya tak jadi. Katanya nak kata dia tak jaga tu tak juga. Dia sentiasa siram, dia bagi baja, tanah pun dah okey. Kadang-kadang yang dia tanam kat dalam palsu tu dia siap beli tanah dekat nursery, tanah mahal-mahal lagi dia beli, tapi tak jadi. Why? Dia sangat sakit hati lah. Dia sangat sakit hati. Apa-apa benda aku tanam ni semua tak jadi ni. Jiran sebelah rumah tu je semua jadi dia tanam. Pasal apa ni? So ini persoalan kita pagi ni kenapa and I'm sure perkara begini pernah terjadi dekat anda semua juga, dekat tuan-puan semua. Kadang kita tengok jiran kita tanam jadi cantik, elok, keluarkan hasil yang banyak, tapi kita tanam tak jadi. Sedangkan jiran tu sebelah rumah je. Kita jaga juga, kita bagi baja juga, kita siram juga. Tapi kenapa kita buat tak jadi, dia buat sebelah rumah tu jadi. So itu kita punya persoalan kita ini yang kita nak bincangkan hari ini, yang saya nak share hari ini Jadi I akan explain balik kepada tuan-puan semua seperti mana yang I explain pada kawan I hari tu.
pasal itu ya. Jadi seperti mana I explain dekat my friend tu, sebelum kita kaji betul-betul, sebelum kita kita explore, kita tengok, kita kaji betul-betul kenapa perkara ini boleh terjadi, kita mula-mula sekali kita kena tahu, kita kena faham apakah keperluan tumbuhan itu sendiri. What is their needs? What is their needs untuk hidup subur dan memberikan hasil, ya. Hidup subur dan memberikan hasil. Kalau takkan nak tanam hidup tu, siapa pun boleh buat. Tapi kita nak tanam pokok tu, kita nak tanaman yang menjadi, yang subur dan mengeluarkan hasil, ya. Kalau kita saja tanam tapi kita tanam bertahun-tahun, buah sebiji pun tak keluar pun, tak guna juga, ya, tak elok juga. So that's why apa yang saya nak ceritakan hari ini ialah bagaimana, kenapa benda ni boleh terjadi, ya. Kenapa jiran kita, kadang-kadang kita tengok jiran kita tanam menjadi, kita tanam tak jadi. Even kadang-kadang kita tanam benda yang sama, tanaman yang sama seperti yang jiran kita tanam, tapi dia buat jadi, kita buat tak jadi. Kenapa? Mesti ada sebab dia. Okay, so untuk mula-mula tu kita kena kaji dulu apakah needs, apakah keperluan untuk setiap tanaman untuk hidup subur dan memberikan hasil, ya. Okay, what is the number one needs? Apakah keperluan yang paling utama? Number one is cahaya matahari, sunlight. Ini number one, nombor satu. Kalau tak ada sunlight, memang tak jadi. Tanam apa pun tak jadi, ya. Kurang sunlight atau banyak sunlight, setiap tumbuhan ada keperluannya tersendiri. Ada tumbuhan yang memerlukan sunlight yang sedikit, dan ada juga tumbuhan yang memerlukan sunlight yang banyak. Sunlight cahaya matahari, ya, bukan sunlight basuh pinggan, ya. Jadi tapi tak ada tumbuhan yang boleh hidup tanpa cahaya matahari. Semuanya memerlukan cahaya matahari, ya. Cuma persoalan dia sikit atau banyak saja. Jadi ada tumbuhan yang perlukan sedikit matahari, cahaya matahari, sunlight, dan ada tumbuhan yang memerlukan sunlight yang banyak. Ya, tumbuhan yang memerlukan sunlight yang tak berapa banyak, yang sikit, yang boleh tolerate sunlight yang kurang daripada biasa, yang itu adalah jenis-jenis tanaman yang kita boleh consider untuk tanam indoor. Ya, jadi itu perbezaan dia, sunlight banyak atau sunlight tak banyak. Tapi setiap tumbuhan memang mesti akan memerlukan sunlight. Yang itu sangat penting. Itu number one dekat dalam list kita ni. Okay, yang kedua ialah air, water. Ya, ini nombor dua paling penting. Ya, kerana seperti juga manusia atau haiwan atau makhluk lain, air sangat-sangat penting untuk hidup. Kalau tak ada air, tak ada apa yang boleh hidup. Ya, tak ada apa yang boleh hidup tanpa air. Okey, tumbuhan juga begitu. Ini nombor dua, kerana ada juga tumbuhan yang perlukan sangat sedikit air, jadi dia boleh tolerate kemarau yang berpanjangan. Kalau kita tak siram lama-lama pun dia boleh tolerate, dia boleh hidup. Tetapi air tu memang perlu. Cuma ada beberapa tumbuhan yang boleh tolerate long periods of no water. Contohnya cactus lah. Cactus kita dekat padang pasir boleh hidup. Tak hujan berbulan-bulan pun dia boleh hidup. Ya, itu antara jenis-jenis tumbuhan. Tetapi air adalah satu keperluan yang penting untuk semua jenis tumbuhan, ya, untuk hidup subur. Jadi air yang mencukupi untuk certain tumbuhan yang kita tanam tu adalah penting untuk kita mengetahui amount of water that is needed for each particular plant yang kita tanam, ya. Okay, itu nombor dua. Dan ketiga ialah tanah. Ya, tanah ni adalah medium kepada sebarang jenis tumbuhan. Ya, tumbuhan tu kita tanam, dia mesti ada rumah dia. Manusia kita ada rumah. Semua orang perlukan rumah untuk kita berlindung, untuk kita hidup. Tumbuhan memerlukan tanah sebagai perumah dia. Ya. Tanah itulah yang membekalkan nutrien, yang membekalkan air kepada tumbuhan tersebut. Jadi kita perlukan tanah, tumbuhan memerlukan tanah untuk hidup. Tetapi tanah ni bukanlah keperluan untuk semua jenis tumbuhan. Ya, kerana ada tumbuhan yang boleh hidup dalam air.
tak perlu tanah, kita rendam saja dia boleh hidup. Banyak tumbuhan macam tu, I'm sure ramai pun yang tahu kan, tumbuhan-tumbuhan yang boleh hidup dengan hanya kita bubuh dekat dalam pasu yang isi air saja pun ada juga. Dan ada juga tumbuhan yang boleh hidup kita gantung je dia boleh hidup tanpa tanah. Ada apa, saya tak ingat nama dia, tumbuhan hiasan tu, kita gantung je, kita spray dan dia akan keluar apa dia yang macam janggut lah. Tak ingat lah nama dia apa. Itu tak perlu tanah. Tak perlu tanah. Ada juga tumbuhan yang kita apa, kita orchid kita tak perlu tanah, kita cuma letak kita cuma letak arang, dia boleh hidup. Kita letak arang kat dalam pasu tu, kita tanam orchid, dia boleh hidup. Itu tak perlu tanah juga. That is among some of the contoh-contoh je lah. Dan tanaman dekat dalam pasir pun boleh hidup. Ada jenis-jenis tanaman yang boleh hidup hanya dekat dalam pasir. Cactus tadilah, dalam pasir dia tak perlu tanah yang betul-betul tanah macam tanah biasa ni. So that is among the things lah. Okey, dan seterusnya udara. Udara ni juga sangat diperlukan oleh sebarang jenis tumbuhan. Udara membekalkan untuk tumbuhan, dia membekalkan karbon dioksida untuk pembinaan makanan mereka. Bila mereka ada karbon siang hari, bila ada sunlight, bila ada water, air dan karbon dioksida from the air, dia akan membantu untuk membina makanan dia. Bila tumbuhan tu boleh membina makanan dengan elok, dengan efisien, maka tumbuhan itu akan cepat mengeluarkan hasil, cepat mengeluarkan buah. Kerana buah tu sebenarnya adalah reserve kepada makanan dia. Bila dia menghasilkan makanan yang sufficient untuk diri dia sendiri, dan lebihan makanan itu akan disimpan di dalam buah dia. That's why kalau bila segala keperluan tanaman itu cukup, dia akan mula mengeluarkan hasil, mengeluarkan buah. That's why kita perlukan udara tu penting, udara karbon dioksida untuk dia membina makanan dia sendiri. Dan pada waktu yang tak ada matahari, malam, contohnya waktu malam, dia memerlukan oksigen pula untuk bernafas. Jadi itu perbezaan dia, udara, karbon dioksida dan oksigen untuk tanaman tersebut. Untuk semua jenis tanaman. Dan seterusnya semua jenis tanaman memerlukan nutrients. Nutrient ni taklah compulsory. Sometimes ada certain plants yang kita tak bubuh baja pun dia boleh hidup. Nutrient dekat sini maksudnya baja yang kita tambah kepada tanah tersebut untuk dia hidup subur lah. Tapi tak semua tumbuhan yang memerlukan baja. Sebelum ni saya pernah cerita dekat session sebelum ni, my trial session sebelum ni, saya pernah cerita yang ada certain tanaman tu yang kita tak payah bubuh baja pun dia boleh hidup subur. Contohnya kangkung, apa lagi, sawi, sayur raja, bendi pun kadang-kadang kalau kita tak bubuh baja sangat pun dia boleh hidup. Bendi pun salah satu dari tumbuhan yang kuat. Jadi nutrien dia pun taklah compulsory, taklah wajib. Tapi kalau ada, bagus. Kalau tak ada pun, tengoklah jenis apa tanaman, apa yang kita sedang tanam. So that is nutrient. And then number 6. Tadi kita dah 5 dah. Nombor 6 pula ialah suhu. Suhu panas ke sejuk ke. Ada setengah-setengah tumbuhan yang sukakan suhu yang sejuk. Ini temperate plant lah. Sayuran-sayuran temperate. Contohnya macam kobis, apa lagi kailan pun suka sejuk juga. Kobis bunga, tomato pun in a certain way pun dia suka sejuk juga. And then tumbuhan panas, tumbuhan yang suka pada keadaan yang panas macam bendi tahan panas, rosette pun tahan panas, banyak So ada tumbuhan yang prefer suhu yang sejuk, dan ada tumbuhan yang prefer suhu yang panas. And then itu dan akhir sekali humidity maknanya kelembapan udara kelembapan udara sekitar. Yang itu pun penting juga untuk tumbuhan. Kadang kalau terlalu keadaan cuaca, keadaan persekitaran yang terlalu
Apa dia terlalu kering akan menyebabkan tumbuhan itu cepat layu, ya, dia tak cukup air untuk hidup. Air dia cepat dehydration, ya, dia cepat kering, air dekat dalam tumbuhan itu cepat kering lah. Jadi kita kena siram lebih lah, kita kena siram lebih, bergantung kepada keadaan. Tetapi bila dalam keadaan di mana persekitaran terlalu lembap, udara terlalu lembap, hujan selalu ke apa ke, terlalu lembap, ia boleh pula menggalakkan pembiakan fungus. Ya. Jadi itu kita kena tahulah keadaan persekitaran kita tu. Jadi mungkin ada beberapa benda yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan persekitaran tumbuhan tersebut daripada menjadi terlalu lembap ataupun terlalu kering. Itu cerita lain, ya. Dan seterusnya persekitaran tadi lah. Adakah persekitaran tanaman tersebut, tumbuhan tersebut tu adalah kondusif untuk dia hidup. Ya, setengah-setengah tumbuhan tu dia tak suka pada keadaan-keadaan yang tertentu. Ya, ada cerita lain sebenarnya. Ada jenis-jenis tumbuhan, ini kita akan sambung dalam sesi-sesi akan datang. Ada jenis tumbuhan dia tak suka tanam di certain place. Dia tak suka ditanam di certain condition. Ya, yang ni semua saya akan cerita lagi nanti. Ni kalau nak cerita hari ni 2 jam tak habis. Kita cerita in session yang akan datang nanti. Dan seterusnya pest and disease. Pest and disease tu penyakit tanaman dan juga makhluk perosak. Ini adalah itu pun adalah satu faktor yang menentukan subur atau tak subur tanaman tersebut. Dan akhir sekali genetik ini pun saya akan ceritakan lebih lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Ya, ada cara-cara pemilihan biji benih, cara pemilihan keratan batang untuk kita tanam. Itu semua memainkan peranan untuk menentukan kesuburan dan hasil yang dikeluarkan oleh tanaman kita. So ini semua adalah, saya dah sebut 10 tadi, ya. Ini semua adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi yang akan memberikan kesan kepada pertumbuhan sesuatu jenis tanaman tersebut. I hope you all are clear on this. Kalau apa-apa nak tanya, boleh tanya terus, boleh type komen kat situ, ataupun kalau lepas-lepas ni ada soalan lagi pun boleh terus WhatsApp kat saya nanti. Okay, I hope you're clear on this. Itu semua adalah faktor-faktor yang menentukan tanaman kita tu, apa yang kita tanam dekat laman kita tu menjadi atau tak menjadi. Ya, menjadi kat sini maksud saya ialah hidup subur dan mengeluarkan hasil. Yang mengeluarkan hasil yang banyak. Yang itulah tujuan kita tanam, kan. Kita tanam, kita nak dapatkan hasil. Itulah tujuan kita. Jadi ini adalah faktor-faktor dia. So, okay, dan kawan saya tu yang permulaan cerita tadi tu, dia tanya balik, okay, ini betul lah faktor-faktor tu semua memang dia agree. Dan I think tuan-puan semua pun agree. Ini adalah faktor-faktor yang memang betul menentukan kesuburan tanaman kita tersebut, dan adalah faktor penting untuk memastikan tumbuhan kita tu mengeluarkan hasil yang baik. Tetapi memang betul lah faktor-faktor semua. Tapi yang ini kita cerita pasal jiran sebelah rumah kita, betul-betul sebelah rumah kita tu. Jadi kalau begitu, whatever factors yang ada dekat rumah dia tu, dekat rumah sebelah kita tu, mestilah sama dengan faktor yang ada di rumah kita ni. Kita sebelah je, rumah sebelah saja, dipisahkan dengan pagar je. Ya, mesti sama sana kalau ini faktor dekat belah sana, ini faktor dekat belah sana, dekat sebelah rumah kita, dan mestilah inilah juga faktor yang di rumah kita sebelah je, bukannya rumah dia seberang jalan, bukannya rumah dia dekat 2-3 lorong di belah sana, rumah dia sebelah je. So most probably, kemungkinan besar, yes. Kami dah siap-siap dah nak pergi Maiden. Okay, yes. Yeah, I'm finishing. Jadi tengah tu. Tak tahu. Okay, kami dah siap-siap. Okay, I'm finishing sikit lagi. Okay. Hold on lah. Okay, so macam tu lah. Apa yang ada dekat, sepatutnya naturally kita semua akan fikir macam tu. Apa faktor yang ada dekat rumah sebelah kita tu, mestilah sama faktornya dengan di rumah kita ni. Ya, macam tu lah, kan. Tetapi sebenarnya not necessarily, my friend. Tumbuhan ni sebenarnya, kenapa saya kata begini, kerana tumbuhan ni dia lain daripada haiwan. Dia lain daripada manusia. Memang sangat-sangat berbeza. Kita pernah
ramai antara kita pernah bela kucing, bela hamster ke, bela anjing ke apa ke. Jadi bila kita bela haiwan pets ni, diorang boleh, the pets tu can show us actually apa benda, if there's something wrong, dia boleh tunjuk kat kita. Pets lah, kalau pets dia ada tempat, contohnya kalau cat lah, kita pernah bela cat dulu. So kalau cat tu, dia boleh tunjuk kat kita dia suka duduk dekat mana, dia suka makan apa. Kalau certain condition dekat dalam environment tu ada yang tak kena, dia boleh tunjuk. Dia restless ke apa ke, itu semua binatang dia boleh tunjuk. Tetapi tumbuhan dia lain sikit. Tumbuhan dia sangat-sangat sensitif. Even a little minute changes in the environment pun dia terus boleh respon. Walaupun suhu berubah setengah darjah Celsius, 0.5 darjah Celsius pun dia boleh respon. Walaupun air kurang sikit saja pun dia boleh respon. Tanah tu lain lari sikit je pun dia boleh respon. Tetapi cara tumbuhan respon adalah berbeza daripada haiwan dan tumbuhan dan makhluk-makhluk lain. Cara tumbuhan respon ialah, nombor satu, dia tak mau tumbuh lah. Dia bantut terus. Itu nombor satu. Itu tak apalah, tak apa lagi. Kita boleh sabar, kita tunggu je. Yang kedua, dia tak mau keluar buah. Tanam bertahun-tahun, tanam lama-lama, 5-6 bulan, tak keluar buah. Bunga pun tak keluar bunga. Ataupun in the most extreme cases, dia mati terus. So, ini adalah cara macam mana tumbuhan respon kepada changes in the environment. Okay, so that is the first part of the question tadi tu. Kenapa kita tanam tak jadi, jiran kita tanam jadi, walaupun benda yang sama. Ini semua adalah faktor, environmental factor yang kita perlu tengok. Persekitaran kita tu ada benda perubahan sedikit, walaupun sebelah rumah dengan kita je, dekat saja, tetapi mungkin ada perubahan sedikit saja yang boleh mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Jom kita tengok balik faktor tadi tu. Ada 10 tadi yang cakap. Dan I nak tahu sekarang, I nak cerita sekarang, which of these 10 factors ni yang kita boleh control and which yang kita tak boleh control. Itu pun ada kepentingan dia juga. So kita tengok balik sekali. Number 1 is sunlight, cahaya matahari. Ini kita boleh control ke kita tak boleh control ke? Kita tak boleh atau boleh control? Sunlight kita tak boleh control. Kita tak boleh nak adjust sunlight tu. Kita tak boleh suruh sunlight tu sinar kat sini ke, pergi kat sini ke, tak boleh. Kita tak boleh control. Kalau rumah kita tu sunlight dia rupa macam ni, rupa macam tu lah. Keadaan sunlight rumah kita tu dia bersinar daripada belah kiri lah, kita tak boleh nak control. Kalau belah kanan lah, kalau depan lah, kita tak boleh nak control. So that is sunlight, kita tak boleh nak control. Yang kedua, water, air. Kita boleh control, tak boleh control air? Of course kita boleh control air. Kerana air kita cuba buka pipe. Kita buka pipe, kita siram. Air tak cukup, kita buka pipe, kita siram. Air banyak, kita berhenti siram for certain periods. Jadi air kita boleh control. Yang ketiga, tanah kita boleh control, tak boleh control? Boleh, kita boleh control tanah. Tanah tak subur, kita boleh adjust tanah tersebut untuk menjadi lebih subur dengan caranya, berbagai-bagai cara lah. Kita tambah kompos ke, kita tambah baja ke, kita tambah mikrob ke. Ini semua pun kita akan ceritakan lagi little by little, sedikit demi sedikit. Dan nombor 3 tanah. Yang keempat, udara, air. Can we control the air? No, we cannot. Tak boleh, kita tak boleh control udara. Udara tu yang ada di persekitaran kita tu, kita tak boleh nak control. Apa yang ada dekat kawasan kita, udara tu macam mana dekat kawasan kita tu, macam tu lah. Kita tak boleh nak control. And number 5 is nutrient. Nutrient kita boleh control? Yes, of course kita boleh control. Nutrien dalam tanah tak cukup. Kita boleh tengok ada certain signs pada tumbuhan itu yang menunjukkan dia tak cukup nutrien, tak cukup baja. Kita boleh control. Kita boleh buat adjustment. Kita boleh bagi dia makan lagi. Bahasa basic dia, kita bagi makan dekat tanah tu untuk menambahkan nutrien-nutrien tertentu pada tumbuhan tersebut. Okay, so that is number 5. Number 6 is suhu. Suhu, temperature. Can we control the temperature? No, kita tak boleh. Temperature hari ni
lately ni sangat panas ya, kawasan kat sini panas lah. Memang panas semua, approaching 40 degrees Celsius kat sini. So I don't like it. I tak suka panas-panas ni. The children also don't like it. The 3 kids don't like it. So hot, panas, berpeluh-peluh kat rumah tu. But can we control it? Tak boleh. Nak buat macam mana? Dah panas macam tu, musim panas macam tu lah. Kita tak boleh nak control. That is temperature, suhu. Nombor 7 is humidity, kelembapan. Boleh kontrol ke tak boleh kontrol? Tak boleh kontrol juga. Macam tu keadaannya. Ini bergantung kepada cuaca juga. Ya, cuaca keadaan macam tu lah. Kita tak boleh nak kontrol. Nombor 8, environment, persekitaran. Kita boleh kontrol? Tak boleh kontrol juga. Macam mana persekitaran kawasan rumah kita, begitulah. Pest and disease, boleh kontrol? Boleh, kita boleh kontrol. Ada cara-caranya. Dan akhir sekali genetik. Macam mana kita nak kontrol? Boleh kita tak boleh? Boleh. Kita boleh kontrol tersebut dengan ada cara-cara yang tertentu. So ini adalah kita. Jadi yang ni I akan share semula dekat dalam page nanti, summary dia in writing, so that kita tuan-puan boleh review balik. So that is very important. I must stress the importance of knowing yang mana yang boleh kontrol dan yang mana yang tak boleh kontrol. Yang ni I akan sambung balik esok ya. Kita akan sambung lagi. Diorang dah tunggu nak pergi Maidin. Ada yang nak makan sizzling lah, ada yang nak donat lah, macam-macam. Tak apa, it's okay, raya lagi. So insyaAllah esok kita akan sambung lagi the need to know why certain factors kita boleh control, certain factors kita tak boleh control. Bila kita tahu perkara macam ni, kita boleh adjust kita punya garden, kita boleh adjust kita punya gardening based on these factors. Ya, yang mana kita boleh control tu, yang kita tak boleh control tu, kita adjust sikit untuk bila kita tak boleh control sesuatu benda tu, maknanya kita yang kena adapt dengan perkara yang kita tak boleh control tu. I will show you how. I will show you benda tu. So gardening ni is actually a science. It's a science. Tapi walaupun gardening is a science, but it is not an exact science. Macam mathematics pun, kalau kita nak dapat certain answer tu pun, dia ada banyak formula. Gardening pun is about lebih kurang macam tu juga. Kita nak dapatkan sesuatu hasil tu, dia bukannya exact science, maknanya bukannya exact science yang mana ada satu je cara untuk mendapatkan hasil tu. Dia ada banyak cara lain, ada banyak cara kita boleh adapt, ada banyak cara kita boleh circumvent our way around untuk kita mendapatkan hasil kita tersebut. There always some ways around it. Ya, mesti ada cara dia ni. Jadi please join me again tomorrow. Kita sambung balik. Kita sambung lagi. Ni kita dah tahu dah faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya garden. Ya, jadi lepas esok insyaAllah kita akan sambung lagi. Macam mana cara kita nak adjust all these factors to our benefit. Ya, to our benefit untuk kita menghasilkan kita punya great edible garden. Kalau sebelum ni kita punya jiran tanam lagi hebat daripada kita, lepas-lepas ni insyaAllah kita pula lagi hebat daripada dia pula. Ya, macam tu. Ya tu lah. Jadi there are some ways around it, dan kita akan share satu persatu. Dan insyaAllah saya harap segala apa yang saya share pada hari ini sangat bermanfaat untuk tuan-puan dan puan-puan semua. And please like and share my sharing ni. And please, kami tak minta banyak. Please support us through the 3Qs Garden, through our kedai, through our Lazada or Shopee store. Itu je kami minta, tolong support kami kat sana. Ataupun we also appreciate any sincere contribution through e-wallet. Boleh prefer our pin post both of this page. Thank you so much for joining me. Jumpa lagi esok insyaAllah around the same time tomorrow. Dan tolong doakan saya agar sentiasa diberikan, saya dan ahli keluarga kami sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk kami terus berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk tuan-puan semua. Thank you so much. See you again tomorrow. Assalamualaikum. Have a nice day. Bye.